Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Jadi dalam video 90 minit sebelum bermulanya perlawanan, minta maaf kalau mata aku begini sikit pasal matahari betul-betul lah dari atas kepala aku sekarang ni. Aku punya studio ni belum pasang tabir lagi pak. Jadi ini adalah sekali lagi video 90 minit sebelum bermulanya perlawanan, di mana perlawanan akan berlaku pada jam 6.15 petang ni. Tidak lama lagi. Initially aku ada plan untuk buat watch along, tapi baru aku sedar aku punya setup ni ada kekurangan sedikit, jadi aku tidak dapat membuat watch along tersebut. Minta maaf untuk anda semua. Walau macam mana pun, bukan bererti kerancangan dan kehangatan perlawanan menentang Kedah ni berakhir di sini. Tidak, ianya akan bermula pada 6.15 nanti sekali lagi, dan diharap aku mengharapkan stadium akan penuh nanti, kerana ini merupakan satu misi perlawanan yang cukup penting untuk sahabat FC, kerana kita memburu kemenangan hat-trick, iaitu kemenangan ketiga, boleh dikatakan kemenangan berturut-turut yang bakal kita alami tidak lama lagi, insya-Allah. Tapi aku risau jugalah kerana kan hari ini hari bekerja, lepas tu perlawanan lagi jam petang, so ada kemungkinan stadium tidak akan berjaya dipenuhkan pada perlawanan tersebut. Walau macam mana pun, tak kira lah siapa yang hadir, berapa ramai yang hadir. Kepada anda yang berada di Stadium Likas, diminta terus memberi sokongan yang padu untuk sahabat FC. So, seperti biasa, video sebelum 90 minit ini adalah bercerita mengenai latest news yang ada di pencarian Google sekarang ni mengenai status pemain sahabat FC, dan juga of course berkongsi sedikit mengenai persediaan Kedah juga mengenai perlawanan ni lah. So, seperti mana kita tahu guys, Kedah belum lagi mencatat sebarang kemenangan setakat beberapa perlawanan terakhir yang telah mereka lalui ini, dan dikenakan juga kemungkinan besar pemain yang di-loan daripada JDT iaitu Syafiq Ahmad kemungkinan besar juga tidak akan dapat turun pada perlawanan ini, kerana gambar beliau tidak ada di dalam sebarang perkongsian kehadiran mereka di Kota Kinabalu ni lah. So ini adalah kerana Syafiq Ahmad berkongsi mengenai gambar anak beliau berada di hospital. Tapi again, benda tu belum 100% sure lagi. Cuma yang pasti untuk anak Syafiq Ahmad tu, kalau mengalami apa-apa kurang kesihatan, so aku mendoakan agar kembali pulih sepenuhnya lah. So itu doa aku untuk anak Syafiq Ahmad. Jadi untuk Kedah, mereka membawa ayam tempatan mereka, taruhan mereka itu Clayton, yang digunakan untuk bakal merobek benteng pertahanan sahabat FC, kerana Clayton adalah merupakan the only penyerang mereka yang menjaringkan gol di dalam dua perlawanan terakhir ni, dan Clayton juga berharap akan membuat hat-trick beliau tersendiri. Maksudnya hat-trick tu bukanlah 3 gol bakal dilakukan oleh Clayton, tapi termasuk 3 perlawanan ni kalau Clayton berjaya juga menjaringkan gol, so 3 perlawanan berturut-turutlah Clayton menjadi nama yang menjaringkan untuk pasukan Kedah. So itu adalah antara misi tersendiri untuk Kedah FC, dan seterusnya adalah Kedah juga cuba untuk mengelakkan menjadi klub ketiga daripada sebelah utara dimalukan oleh Sabah. So Penang sudah, Perak sudah, so adakah Kedah akan menjadi adakah Sabah akan berjaya membuat complete set atau combo mereka, itu menundukkan ke semua tim yang berada di bahagian utara untuk perlawanan menentang Kedah ni lah. So itu adalah untuk Kedah FC. Manakala untuk sahabat FC pula guys, macam biasa seperti yang aku katakan tadi, Ong Kim Sui berkeinginan dan juga mencabar pemain beliau untuk mendapatkan kemenangan berganda di Likas ni. So itu juga yang kita harapkan, dan daripada perkongsian yang telah aku lihat di sosial media, baik juga keratan akhbar di pencarian Google search ni, aku sekali lagi dapat melihat di sini, especially di bahagian sahabat FC punya Facebook page, gambar latihan mereka, kelibat Pak Tisu dan juga kelibat Darren Lock tidak ada di dalam training session tersebut. So adakah kedua individu ni sekali lagi tidak akan berada dalam senarai kesebelasan utama sahabat FC? Adakah ia akan memberi impact yang besar untuk mendapatkan kemenangan pada malam ni? So itu adalah bakal terjawab, dan aku ingin juga mendengar pendapat anda mengenai persoalan yang aku ajukan sebentar tadi. Sila tekannya di ruang komentar di bawah. Tapi bagi aku, basically atas dua kemenangan yang telah dimiliki oleh sahabat FC ni, Perak dan juga Penang,
Kedah ni adalah merupakan satu tim yang cukup berbeza daripada dua tim yang aku sebut seperti tadi lah. Kita tolak tepi apa yang telah dialami oleh Kedah FC kerana aku dengar mereka juga telah mendapat suntikan dana. So kemungkinan besar apa yang dialami oleh mereka telah diselesaikan. Aku mengharapkan juga kerana aku ingin melihat perlawanan fair lah, perlawanan untuk yang menentang Kedah ni, di mana kedua-dua pasukan tidak mengalami sebarang masalah. Kedua-dua pasukan hadir ke Likas hanya membawa reputasi masing-masing, bukan masalah tersendiri. So itu yang aku mengharapkan apa yang terjadi pada perlawanan inilah. Tapi sekali lagi bagi aku, walaupun ketiadaan Pak Tisu dan juga Darren Lock, apa yang telah diberikan oleh Sabah FC untuk kedua perlawanan terakhir ni boleh memberikan keyakinan pada akulah yang kita boleh mengemudi perlawanan ni dengan sebaik mungkin. Satu lagi benda yang ingin aku kongsikan kepada anda di sini, ada keratan akhbar yang aku baca macam diorang mau bagi tahulah macam mana untuk mengelakkan kekalahan ataupun mendapatkan kemenangan sewaktu menentang Sabah FC ni. Satu, diorang cakap adalah berwaspada dengan percubaan jarak jauh Sabah FC, which is memang terbukti untuk dua perlawanan sebelum ni. Seterusnya berhati-hati dengan kelincahan Sadil, dan seterusnya juga cuba untuk memutuskan taktik yang diserapkan oleh OKS, di mana kita tahu walaupun on paper OKS akan menggunakan taktik 4-3-3 3-4-3 lebih kurang gitu, 3-4-3, tapi apa yang kita nampak di padang ianya lebih kepada 4-2-4, di mana OKS mendeploy lebih banyak firepower di bahagian hadapan. So itu adalah benda yang perlu diberi, yang dipesan untuk Kedah lah. Mereka perlu berwaspada dengan tiga benda tadi tu. So aku mengharapkan walaupun aku mengharapkan taktikal yang sama bakal digunakan oleh OKS untuk menentang Kedah ni, disertakan juga dengan percubaan jarak jauh, tapi aku juga mengharapkan perlu ada variety lagi cara permainan, cara menyerang, cara membuat serangan yang barulah daripada Sabah FC, kerana sudah pasti seperti mana kita tahu setiap pasukan akan membuat uji kaji, ulang kaji mereka sendiri untuk melihat kembali bagaimana untuk melawan pasukan lawan mereka. So aku sudah pasti Kedah telah melakukan benda sedemikian. Itulah kerana aku katakan perlu ada variasi yang lain lagi lah selain daripada apa yang telah kita saksikan pada dua perlawanan sebelum ni. So itulah perkongsian terkini guys tentang Kedah dan juga Sabah FC. Sekali lagi aku mohon maaf kerana tidak melakukan watch along, walaupun aku mampu sebenarnya, tapi setup aku ni tak mampu sebenarnya. Dan kita hanya akan bertemu kembali di video ulasan perlawanan selepas berakhirnya perlawanan ni. Jadi sekali lagi guys, aku doakan untuk Sabah FC untuk mendapat kejayaan hat-trick kita untuk di Stadium Likas ni especially. Dan seterusnya aku juga ingin mendengar pendapat anda lah. Selain daripada prediction anda, aku ingin dengar pendapat anda, pendapat yang bernas, pendapat yang ilmiah mengenai apa yang bakal berlaku dalam perlawanan ini antara Sabah FC dan juga Kedah di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video akan datang guys, dari video seterusnya selepas perlawanan. Assalamualaikum.